Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. wabarakatuh. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang yang mulia ini, kita masih lagi diberikan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita menyambung kembali bagi pengajian tadabbur kita untuk bulan ini. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula sambungan bagi tadabbur kita menerusi surah Al-Insan. Oleh kerana kita dah cuti agak lama, jadi saya pun tak ingatlah ayat berapa dah kita berhenti ya. Ayat berapa boleh tolong? Rasanya 26 akhir ke? Ustaz. 26 ya? Yang apa ni ayat akhir. Ayat akhir 20 kan? Al-Insan kan? Sampai ayat 30 dah hari tu. 30 Ustaz. Oh, dah 30. habis dah? 30. 30 tak habis lagi. Tak habis. 29 dah lah. Dah. 29 dah. Oh, okey. Baik. Syarat-syarat dan jenis petunjuk Allah Ta'ala, jenis-jenis petunjuk dia, lepas tu kehendak Allah Ta'ala mendahului kehendak makhluk. Tak kat situ jelas saya. Cantik. Oh, dia sampai 31 kan ayat dia kan? Ya, betul. Tu Oh, 31. Okey, baik. Okey, jadi kita sambung sambung 30 lah ke 31. 31 Okey. Rasanya 30 Ustaz bagi apa ni saja, bagi notes. Okey. Saya sambung 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Sadaqallahul Azim, yang bermaksud ayat yang ke-30, dan tiadalah kamu berkemahuan, wahai manusia, untuk melakukan sesuatu perkara, melainkan dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, yakni melainkan dengan mengikut kehendak Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana dalam mengaturkan sebarang urusan yang dikehendakinya. Ayat 31, dan Allah itu memasukkan sesiapa yang dia kehendakinya menurut aturan yang ditetapkannya ke dalam rahmatnya, dengan ditempatkan mereka itu di dalam syurga. Dan orang-orang yang zalim, Allah menyediakan untuk mereka azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik, pada ayat yang ke-30 dan juga ayat yang ke-31 ini, ayat ini Allah menerangkan kepada manusia bahawasanya setiap apa yang berlaku dan dirancang dalam setiap urusan manusia itu tidak akan ia terjadi melainkan dengan kehendak dan izin daripada Allah. Dan segala apa yang dirancangkan, sama ada daripada perkara yang baik ataupun yang dirancangkan daripada perkara yang buruk, maka ia semuanya terikat kejadiannya, berlakunya ia dengan kehendak Allah
dan keinginan daripada Allah. Kerana Allah menyatakan dalam hal urusan ketetapan ini, Allah sangat mengetahui kesudahan manusia, pengakhiran manusia dan juga apa yang akan mereka lakukan. Dan Allah Maha bijaksana di dalam membalasi dan menentukan, mentakdirkan dan menghukumi atas setiap apa yang telah berlaku. Baik. Jadi ayat ini menunjukkan pada kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, hidayah dan petunjuk itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih lagi menerangkan mengenai petunjuk seperti mana sambungan kepada ayat sebelumnya, ayat ke-29. Allah menyatakan jika Allah menghendaki untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada sesiapa daripada kalangan hamba-Nya, pasti mereka itu akan mendapat petunjuk daripada Allah. Dan sesiapa yang Allah tidak berkehendak untuk memberikan petunjuk kepadanya, nescaya seseorang itu tidak akan dapat petunjuk daripada Allah sekalipun orang ingin memberikan petunjuk kepadanya. Maka di sini menunjukkan yang pertama, petunjuk dan hidayah itu adalah milik Allah. Sebab itu Allah Ta'ala disebut dan dipanggil antara salah satu daripada nama Allah adalah Al-Hadi, iaitu Tuhan yang memberikan petunjuk. Al-Hadi, Tuhan yang memberikan petunjuk. Yang keduanya di sini menunjukkan jika seseorang itu Allah berikan petunjuk kepada mereka, walaupun ada orang cuba menghalangi orang itu daripada mendapat petunjuk, nescaya orang itu tetap mendapat petunjuk daripada Allah kerana Allah menghendakinya. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu Allah tidak berkehendak untuk dia mendapat petunjuk daripada Allah, niscaya dia tidak akan mendapat petunjuk walaupun orang berusaha untuk memberikan hidayah dan petunjuk kepadanya. Kerana pemilik petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perkara pertama yang perlu untuk kita fahami. Namun ada perkara yang boleh disalahfahami dalam mengimani Allah sebagai pemilik petunjuk dan hidayah adalah apabila orang menyalahkan Tuhan. Ya, misalnya contoh orang salahkan, kenapa Allah tak bagi hidayah kat Firaun? Kenapa Allah tak bagi hidayah kat Abu Jahal? Kenapa Allah tak beri hidayah pada Abu Talib dan yang lainnya di kalangan orang kafir? Ya, sedangkan jika Allah menghendaki, Allah boleh menjadikan mereka itu mendapat petunjuk. Baik. Ini satu perkara yang kita kena faham dengan baik. Sebab tu bila kita baca ayat 30, perhatikan di hujung ayat 30. Ya, kenapa Allah tutup ayat ini dengan mengatakan Allah itu Maha mengetahui dan Allah itu Maha bijaksana? Sekejap ya. Saya kena minum nanti tekak kering. Baik. Kenapa Allah mengakhiri ketika mana Allah berbicara tentang hidayah milik Allah dan Allah bagi kepada siapa yang dia kehendak dan Allah tidak beri kepada siapa yang dia kehendak. Tapi Allah tak tutup ayat ini sekadar itu. Allah sebut Allah itu Maha Alim, mengetahui. Maknanya Allah Maha mengetahui siapa di kalangan hamba-Nya yang menginginkan petunjuk. Dan Allah Maha mengetahui siapa pula di kalangan hamba-Nya yang tidak menginginkan petunjuknya. Maka di sini menunjukkan setiap manusia mendapat petunjuk daripada Allah. Setiap manusia mendapat hidayah daripada Allah. Cuma yang tinggal sama ada mereka itu ingin mengikut hidayah dan petunjuk itu atau tidak menginginkannya. Dan
Allah Maha mengetahui sejak azali, yang sekarang, yang lepas dan akan datang. Siapa yang menginginkan petunjuk dan siapa yang tidak menginginkan petunjuk. Maka siapa yang setelah sampai kepadanya hidayah dan petunjuk itu, dan Allah Maha mengetahui yang ia menginginkan petunjuk itu, maka Allah memberikan petunjuk kepadanya. Dan Allah mengetahui setelah sampai pada seseorang itu petunjuk, Allah Maha mengetahui yang ia tidak menginginkan petunjuk itu kerana kesombongannya, keingkarannya, maka Allah tidak memberikan petunjuk itu kepadanya. Ini cara kita memahami konsep dalam memahami petunjuk Allah, supaya kita tidak menjadi golongan-golongan seperti golongan puak-puak karamiyah atau puak-puak yang disebutkan sebagai golongan qadariyah atau jabariyah, yang mana mereka menyalahkan Tuhan apabila mereka tidak mendapatkan petunjuk atau apabila mereka tidak berbuat kebaikan. Maka ini satu kepercayaan, satu pemikiran yang sesat dan boleh membawa kepada kufur. Ya. Maka oleh sebab itu kita kena faham, Allah memberi kepada sesiapa yang menginginkannya. Dan Allah mengetahui siapa yang menginginkan, siapa yang tidak menginginkan. Kemudian Allah akhiri dengan mengatakan Allah itu maha bijaksana. Apa makna bijaksana? Bijaksananya Allah dalam membalas kepada manusia, kepada mereka yang tidak mengikut petunjuk itu. Sebab manusia ni, kalau ada yang dah menerima petunjuk, yang dah terima hidayah Allah, kadang-kadang mereka langgar petunjuk itu. Walaupun mereka masih dalam keadaan berada di atas petunjuk. Ada pula manusia yang mana dia ni memang tidak mahu petunjuk Allah sama sekali. Maka Allah kata, aku maha bijaksana untuk membalasi dan menghukumi kedua-dua jenis manusia ini. Yang langsung tak menerima petunjuk, yang kafir, yang musyrik, dan juga yang menerima agama Islam tetapi tidak benar-benar mengikut panduan petunjuk yang telah Allah turunkan dan Allah jadikan Nabi SAW sebagai contoh dan ikutan. Ya. Baik. Jadi ini cara konsep kita memahami hidayah Allah sebagai pemilik hidayah. Kalau kita kata kenapa Allah tak bagi je kat semua orang, ya, supaya semua orang berada di atas jalan hidayah. Allah disebut dalam Quran, walau syaa rabbuk la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah kendaki, Allah boleh jadikan semua orang mendapat hidayah dan mendapat petunjuk dan semuanya beriman. Ya. Tetapi Allah kata wala yazaluna mukhtalifin. Sebenarnya yang tak nak pada petunjuk tu adalah manusia sendiri. Allah bagi semua orang, Allah utuskan pada mereka para nabi dan rasul. Dan semua orang menerima hidayah Allah dengan pelbagai jenis hidayah. Tapi manusia itu sendiri yang tinggalkan hidayah itu, yang mengingkarinya, yang tidak mau mengikutinya. Maka itu adalah sikap manusia itu sendiri, bukan Allah yang tidak memberi. Cuma Allah tidak memaksa mereka untuk ikut hidayah itu. Sebab tu Allah kata faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur dalam surah Al-Isra. Sesiapa yang nak beriman, berimanlah. Allah tak paksa. Siapa tak nak beriman, maka dia nak kufur, kufurlah. Tetapi ingat, dia akan menerima balasan atas pilihannya. Kalau Allah paksa semua orang beriman, maka tidak adalah apa yang dinamakan sebagai ujian. Hidup kita ni menjadi hidup yang tiada bezanya dengan malaikat atau tiada bezanya dengan tumbuh-tumbuhan dan hayawan. Kerana mereka tak ada pilihan untuk memilih, ya, cara hidup mereka. Tapi Allah muliakan manusia, Allah jadikan mereka makhluk yang boleh bercakap dan boleh berfikir dengan akal, dan juga Allah beri kepada mereka untuk membuat pilihan. Dan mereka akan diseksa
atau diberikan ganjaran nikmat mengikut pilihan mereka masing-masing. Ya, kalau Allah bagi semua orang dapat hidayah, maka tidak adalah ujian atas muka bumi ini, maka tiada manfaat dan keperluan Allah ciptakan manusia, memadailah dengan adanya para malaikat. Sebab tu malaikat kata bila Allah nak cipta manusia, buat apa nak cipta manusia? Ya, kalau nak ciptakan manusia seperti kami, semuanya beriman, kami dah ada. Tapi kalau nak ciptakan manusia bukan seperti kami, yang mereka suka buat kerosakan, jangan ya Allah. Nanti banyak kemungkaran yang mereka akan lakukan. Tapi Allah kata, aku lebih tahu. Kerana ada di antara mereka, bukan semua yang akan buat maksiat, bahkan ada di antara mereka yang akan taat. Yang kedua, syarat dan jenis petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kepada syarat untuk seseorang itu mendapat petunjuk. Ya, sebelum ni kita dah bincang petunjuk Allah ni jenis-jenis dia, bahagian dia kalau masih ingat ya. Dan Allah nak beri petunjuk pun ada syaratnya. Ya. Yang pertama, syarat untuk mendapat petunjuk Allah mestilah seseorang itu mencari dan berusaha untuk meraih kebenaran dan mengikut kebenaran. Mesti dia kena mencari petunjuk, dia kena berusaha mengembara untuk mencari kebenaran, mencari petunjuk yang sebenar, agama yang sebenar, kehidupan yang sebenar. Maka ini wajib ke atas setiap individu di kalangan umat manusia. Kalau nak kenal Allah, mereka kena usaha. Mereka kena guna panca indera yang Allah bagi. Yang Allah kata, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah anugerahkan pada mereka pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran. Ya, kenapa Allah berikan 3 anggota ini? Kerana ini adalah 3 anggota yang membantu manusia untuk mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Ya. Baik, jadi kita kena cari, kena dengar, kena usaha untuk melihat, mendengar, berfikir. Ya. Yang kedua, syarat untuk mendapat petunjuk itu mestilah berfikir dan cuba memahami serta mengambil iktibar. Seseorang itu tidak akan dapat hidayah Allah kalau dia tidak berfikir dan dia tidak merenungkan dan dia tidak mengambil pengajaran dan dia tidak untuk cuba mengambil kefahaman daripada apa yang Allah cipta dan apa yang telah Allah turunkan. Sebab tu Quran ni namanya Quran daripada perkataan Iqra. Kerana kalau nak faham agama Allah, kita kena baca Quran. Dan bukan sekadar baca. Bila kita baca, kita akan berfikir. Bila kita berfikir, kita akan faham. Bila faham, kita akan ambil pengajaran. Maka sebab tu dalam Quran, Allah mencela orang-orang yang membantutkan akalnya. Orang yang bila dengar, terima je bulat-bulat, tak berfikir. Tak membezakan di antara yang baik atau yang buruk. Ini adalah orang yang Allah cela kerana mereka ini diumpamakan seperti hayawan. Allah kata, walahum qulubun la ya'qiluna biha. Allah beri kepada mereka hati dan fikiran, namun mereka tidak menggunakan hati dan fikiran mereka untuk mereka berfikir. Maka hujung tu Allah kata ulaika kal an'am dan surah Al-A'raf. Mereka tu seperti binatang ternak, balhum adhal. Bahkan mereka tu lebih teruk, lebih sesat, lebih hina daripada binatang ternak. Maka di sini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya untuk syarat mendapat petunjuk itu wajib kita untuk membaca, berfikir, memahami, mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Ya. Yang ketiga, syarat mendapat kepada petunjuk itu mestilah mengikuti apa yang diturunkan daripada wahyu.
Kerana manusia tidak boleh lari daripada kesilapan. Sifat manusia selalu berbuat salah dan selalu tergelincir. Sebab itulah Nabi kata kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam tu pasti akan buat salah. Namun sebaik-baik mereka adalah orang yang memperbetulkan kesalahannya dengan taubat. Oleh kerana manusia ini tidak ada sifat jaminan kemaksuman. Mereka tak boleh lari daripada kesalahan. Mereka tak terlepas daripada kesilapan, kegelinciran. Maka sebab itu, syarat untuk mendapat hidayah yang betul, syarat untuk berada di atas petunjuk Allah yang betul adalah hanya berpandukan kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Sama ada kitab Al-Quran ataupun hadis dan kata-kata dan amalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua perkara yang Allah Ta'ala suruh kita untuk berpegang dengannya. Syarat untuk kita mendapat petunjuk tak boleh lari daripada berpegang kepada dua sumber ini. Sebab itu dalam Quran Allah mencela pembesar-pembesar Quraisy apabila mereka menjadikan nenek moyang mereka, ibu ayah mereka, pakcik makcik mereka, sepupu sepapat mereka, ahli keluarga mereka sebagai ukuran ataupun sebagai penilaian, ya, sebagai ukuran dan juga sebagai penilaian untuk mengukur dan menilai, ya, untuk mengukur dan juga menilai kebenaran. Ya, mereka bukan berpandukan pada wahyu, tapi mereka mengukur kebenaran agama dan sebagainya mengikut apa kata nenek moyang mereka, apa amalan adat mereka, apa budaya mereka. Ya, maka walaupun ia bertentangan dengan agama, namun mereka tetap berpegang dengannya. Sebab itu Allah mencela golongan seperti ini. Banyak dalam Quran, kalau kita baca Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila dikatakan pada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan kepada kamu, lantas mereka berkata tidak, bahkan kami akan mengikut apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Ya, maknanya mereka sombong, mereka angkuh, mereka tidak mahu belajar, mereka tidak mahu teladani daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya mereka lebih mengikuti kepada yang selainnya. Maka ini syarat untuk kita berada di atas petunjuk, kerana kita nak membezakan di antara orang baik dengan orang yang terbaik, atau juga untuk membezakan orang yang tidak baik dengan orang yang melakukan kebaikan. Baik. Dan syarat yang keempat untuk mendapat petunjuk itu, selain daripada mengikuti wahyu, syarat yang keempat adalah mengikuti golongan yang berada di atas petunjuk. Yang ni yang Allah suruh pada kita dalam surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hendaklah kamu mengikut jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ya, golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Baik, ini jelas juga sama seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat Quran yang lain. Ya. Baik, di mana Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan di dalam ayat Al-Quran yang lain mengenai kepentingan yang keempat, ya, syarat dia untuk kita mengikuti golongan yang berada di atas petunjuk. Contoh dalam firman Allah, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, iaitu golongan orang-orang yang siddiqin, minan nabiyyin, para nabi dan rasul, was-siddiqin, orang-orang yang siddiq, wasyuhada,
orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Dan orang-orang yang saleh. Maka jelas kat sini menunjukkan pada kita bahawasanya kalau kita mengikut orang-orang yang mendapat petunjuk sebelum daripada kita, nescaya insya-Allah kita juga akan dipermudahkan untuk berada di atas petunjuk itu. Baik, itu ada 4 syarat untuk mendapat petunjuk. Kemudian macam mana kita nak mencari petunjuk itu? Ulama bincang apakah jalan untuk kita mendapatkan dan mencari petunjuk itu. Jadi syaratnya ni bagaimana untuk kita memperoleh petunjuk itu. Yang pertama sudah pasti daripada Al-Quran. Petunjuk yang abadi, petunjuk yang teragung adalah Al-Quran. Yang Allah sebut hudan lil muttaqin. Quran ini hanya akan dijadikan petunjuk oleh orang yang bertakwa. Kalau orang tak bertakwa, mereka tidak akan jadikan Quran sebagai petunjuk mereka. Sebab tu Allah Ta'ala tak kata Quran ni hudan linnas. Ya, semata-mata. Tapi Allah kata juga hudan lil muttaqin. Tapi ada dalam ayat Quran yang lain Allah kata hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Cuma kena bezakan dua konteks ayat ni. Quran memang petunjuk kepada manusia. Tetapi manusia yang menjadikan Quran sebagai petunjuk hanyalah orang bertakwa. Itu maksud hudan lil muttaqin dengan hudan linnas. Ya, Quran menjadi petunjuk pada semua manusia. Tetapi golongan yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam ayat Al-Quran itu adalah merujuk kepada orang-orang yang bertakwa sahaja. Orang-orang yang bertakwa sahaja. Baik, yang kedua, petunjuk daripada bimbingan dan sunnah Nabi SAW. Yang pertama, petunjuk, kalau kita nak petunjuk tu, cari daripada Quran. Yang kedua adalah daripada sunnah Nabi SAW dan petunjuk dan bimbingan daripada baginda SAW. Yang ketiga, petunjuk daripada kejadian dan penciptaan. Yang ketiga, kalau kita nak mendapatkan petunjuk daripada Allah, perlulah kita mencari petunjuk tu daripada kejadian, penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan, yang Allah Ta'ala jadikan. Maka ini cara untuk kita mendapat petunjuk. Ya, kita tengok penciptaan Allah, kebesaran Allah, ya, keagungan Allah melalui penciptaannya, lalu kita bertadabbur, berfikir dan kita mengambil iktibar. Yang seterusnya, petunjuk daripada peringatan dan ancaman. Bukan sekadar kita ambil petunjuk daripada apa yang Allah jadi, apa yang berlaku, apa yang Allah cipta. Tapi kita juga wajib mengambil petunjuk daripada ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang bersifat peringatan dan juga hukuman. Ya, peringatan dan juga hukuman. Demikian juga kepada ganjaran dan juga yang disebutkan sebagai ganjaran ataupun balasan kebaikan. So, cara kita nak mendapat petunjuk ini juga adalah dengan kita mencari petunjuk itu daripada ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang berbentuk peringatan, ya, ataupun yang berbentuk ancaman, baik tentang azab neraka, baik tentang azab mahsyar dan sebagainya. Maka itu juga menjadi petunjuk supaya manusia mendapat hidayah daripada Allah. Berapa ramai orang mendapat hidayah kerana rasa takutnya yang dia alami, perasaannya akan gambaran bagaimana jika ia diseksa dalam kubur ataupun mendapat siksaan yang berat di hari akhirat. Petunjuk yang kelima adalah petunjuk dari kebaikan dan ganjaran. Kita juga boleh mendapat petunjuk daripada
amal saleh. Ya. Sebab tu bila kita buat amal saleh, kadang-kadang kesan daripada amal saleh itu boleh menyebabkan kita mendapat hidayah dan petunjuk. Sebab tu Allah kata dalam Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyatakan apa tu tadi? Tidakkah kamu wahai manusia memerhatikan bagaimana ada di antara manusia, ya, yang Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran tadi, di antara mereka yang berbuat kebaikan, amal soleh, min zakarin, daripada lelaki ataupun perempuan. Apa Allah kata? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah akan berikan pada mereka satu kehidupan yang baik. Maka di sini menunjukkan pada kita bahawasanya dengan kita berbuat amal kebaikan atau kita tengok orang buat amal saleh, kita duduk bersama dengan orang saleh, kita melihat kebaikan amal saleh yang mereka buat, atau kita sendiri mengerjakan amal saleh, kita tidak sedar. Itu juga menjadi asbab kenapa sampai hari ini kita masih lagi berpegang kepada petunjuk Allah dan hidayah Allah. Kita menyangkakan kita dapat petunjuk Allah, hidayah Allah ni daripada petunjuk Allah ni daripada usaha kita sendiri. Sedangkan seseorang itu mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah adalah melalui amal saleh dan kebaikan yang dia kerjakan sendiri. Ya, maknanya bila dia buat amal kebaikan, dia tak sedar sebenarnya Allah sedang memberi hidayah, beri petunjuk kepada dia supaya dia melazimi kebaikan itu, atau supaya dia supaya seseorang itu juga dia dapat untuk mengambil pengajaran dan petunjuk daripada sesuatu kebaikan yang dilihat atau yang dia lakukan. Yang terakhir, petunjuk daripada musibah dan ujian. Seseorang itu juga boleh mengambil petunjuk daripada musibah dan ujian. Maksudnya bila Allah Ta'ala berikan ujian, Allah berikan musibah, daripada musibah, bala, ujian, kita dapat mengambil petunjuk daripada itu dan pengajaran daripadanya. Okey, baik. Yang seterusnya, ayat ini juga menunjuk kepada kita kehendak Allah sentiasa mendahului segala kehendak makhluk. Ya, kehendak Allah mendahului segala kehendak makhluk dalam kehidupan mereka. Ya, dalam kehidupan mereka. Baik. Sebab itu bila kehendak Allah mengatasi kehendak kita, ya, bila kehendak Allah mengatasi kehendak kita, sebab itu Islam mengajar bila kita menginginkan sesuatu kehendak atau perancangan di masa yang akan datang, maka dituntut kepada kita untuk menyebutkan perkataan insya-Allah. Seperti mana Allah ada menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah ada menegur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur baginda, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Allah berfirman, janganlah kamu wahai Muhammad berkata akan aku kerjakan sesuatu perkara ini pada hari esok, melainkan engkau berkata insya-Allah. Maknanya dengan izin Allah. Sebab apa yang kita rancang untuk hari esok atau yang kemudiannya, semuanya tertakluk pada kehendak Allah. Bahkan yang dah lepas pun tertakluk pada kehendak Allah. Yang sekarang pun tertakluk pada kehendak Allah. Tapi biasanya
benda yang akan datang tu yang lebih Allah tekankan bahawasanya ia tidak akan berlaku pada masa akan datang melainkan dengan takdir Allah, melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dekat situ menjadi satu adab bila kita nak bercakap tentang sesuatu yang akan berlaku, hendaklah kita bercakap mengikat percakapan kita dengan ucapan insya-Allah. Ya, maknanya dengan kehendak Allah ataupun dengan ucapan biiznillah, iaitu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada riwayat menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai 100 orang isteri. Baginda menggauli semua isterinya dan baginda berkata, aku menginginkan setiap 100 isteriku ini melahirkan para-para mujahidin, melahirkan para-para golongan yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Tapi ternyata sebab baginda terlupa menyebutkan perkataan perkataan insya-Allah, maka Allah Ta'ala menjadikan anak-anak yang dilahirkan oleh isteri-isteri Nabi Sulaiman alaihissalam itu semuanya tidak menjadi melainkan seorang sahaja. Ya, melainkan seorang sahaja. Baik. Kemudian tuntutan sentiasa memohon petunjuk dan pergantungan kepada Allah dalam setiap urusan. Suatu kita kena contohi apa yang ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi. Kita tengok Ashabul Kahfi, bila dia nak bercakap tentang benda yang akan datang, macam mana iman mereka, apakah mereka boleh pelihara iman mereka, macam mana keadaan mereka apabila raja yang zalim hendak menangkap mereka dan menyiksa mereka kerana mengetahui mereka beriman kepada Allah. Allah rakamkan pada ayat ke-10 dalam suratul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ashabul Kahfi minta pada Allah, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, atina, di sisimu ya Allah, rahmah. Ya, rahmah, kasih sayangmu. Wa hayyi lana, dan uruskanlah urusan kami, rasyada, dengan petunjukmu. Di sini menunjukkan bila kita bercakap tentang hidayah, kita bercakap tentang masa akan datang. Walaupun sekarang ni kita mendapat hidayah Allah, insya-Allah kita mendapat hidayah Allah, tapi kita tidak tahu apakah di masa akan datang kita masih lagi berada di atas hidayah Allah dan petunjuknya. Sebab itu Ashabul Kahfi berdoa meminta kepada Allah supaya Allah jadikan setiap pilihan mereka, setiap urusan mereka mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Ini satu doa yang sangat penting. Ya, kerana belum tentu orang yang mendapat hidayah itu pengakhirannya juga di atas hidayah. Berapa ramai orang yang pernah berada di atas jalan hidayah tapi pengakhirannya bukan di atas jalan hidayah. Dan berapa ramai juga orang yang pada asalnya bukan di atas jalan hidayah tapi pengakhirannya di atas jalan hidayah. Sebab itu Allah mewajibkan kita meminta hidayah ini seperti mana Allah memasukkan permintaan hidayah ini di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas sirat al-mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, dan kekalkanlah kami di atas jalan para nabi, orang-orang yang kau beri nikmat, para siddiq, syuhada dan orang-orang yang saleh. Baik.
Kemudian kita tengok ayat 31. Ayat 31 ini Allah menyatakan Allah akan memasukkan sesiapa saja yang Allah kendaki ke dalam rahmatnya. Apa maksud rahmatnya? Ada perbincangan para ulama tafsir. Yang pertama, Allah memberi rahmatnya kepada siapa yang Allah kendaki daripada hamba-Nya. Yang kedua, ada yang memberi maksud rahmat itu adalah merujuk kepada keampunan Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah. Yang kedua, rahmatih itu merujuk kepada hidayah, merujuk kepada petunjuk. Maknanya Allah boleh memasukkan sesiapa saja yang Allah kendaki ke dalam petunjuknya, ke dalam hidayahnya. Dan yang ketiga, ada yang menafsirkan, dan ini pandangan majoriti para ulama, masuk rahmati itu adalah syurganya. Maknanya Allah bagi tahu, sesiapa yang menginginkan petunjuk Allah, Allah berikan petunjuk padanya. Dan mereka yang mendapat petunjuk itu apabila kekal di atas jalan petunjuk tadi, maka jika Allah kendaki, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan ia. Ya, Allah Taala akan memasukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan memasukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masuk rahmatih. Sedangkan orang yang zalim, Allah kata, mereka tidak, orang yang zalim yang tidak menginginkan hidayah Allah, yang tidak menginginkan petunjuk Allah, maka Allah tak beri kepada mereka, ya, Allah tak beri kepada mereka, kemudian Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Sebaliknya mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Apa makna zalim dekat sini? Baik, sekarang ni kita tengok. Sebelum kita nak pergi kepada tadabbur, kita nak tengok sedikit menerusi Al-Quran. Dalam Al-Quran, kalau kita tengok dalam Quran, ya, bila Al-Quran menyebut orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang zalim, apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang zalim itu? Ya, kan kita selalu dengar wadzalimin kan? Apa maksud orang yang zalim itu mengikut perspektif Al-Quran? Baik. Yang pertama, kalau kita tengok dalam Al-Quran, bila Al-Quran berbicara tentang orang-orang yang zalim, kepada siapakah Al-Quran merujuk kepada orang yang zalim itu? Yang pertama, kata para ulama, ia merujuk kepada orang-orang yang syirik dan kafir. Sebab dalam Quran Allah sendiri menyandarkan perkataan zalim itu pada perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan satu dosa yang sangat besar. Ya, satu dosa yang sangat besar. Okey. Yang kedua, bila Quran menyebut tentang orang yang zalim, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang zalim itu selain pada orang kafir, selain daripada orang-orang yang musyrik? Maka zalim itu dalam Al-Quran juga ia merujuk kepada golongan orang-orang yang melampaui batas. Golongan orang-orang yang melampaui batas. Ya. Orang yang melampaui batas ni mana orang yang melakukan penindasan,
orang yang menyiksa orang lain, orang-orang yang orang-orang yang mengambil hak orang, mencabuli hak orang dan sebagainya, ya. Maka itu juga termasuk di kalangan kelompok orang-orang yang zalim yang merujuk kepada Al-Quranul Karim. Yang ketiga, alhamdulillah. Yang ketiga, orang-orang yang zalim itu adalah merujuk kepada orang-orang yang meninggalkan kebenaran dan mengikuti kebatilan. Itu juga Quran merujuk kepada maksud orang yang zalim. Ya, merujuk kepada maksud orang yang zalim. Kalau kita tengok contoh dalam Quran ni sangat banyaklah, ya. Jadi saya tak sempat nak bagi, ya. Contohlah, ya, kalau kita tengok orang-orang yang zalim dalam Quran ni adalah merujuk kepada orang yang melampaui batas. Contohnya surah Baqarah ayat 193, Allah kata fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak akan melampaui batas melainkan ke atas orang-orang yang berbuat zalim. Orang yang buat zalim saja akan melampaui batas. Ya. Kemudian apa lagi perspektif Al-Quran orang yang zalim ini? Yang ketiga, orang yang zalim ini juga yang disebutkan dalam Al-Quran adalah golongan orang-orang yang enggan berbuat kebaikan. Dia ada peluang berbuat baik tapi dia tak nak buat, maka dia adalah orang yang zalim. Ya. Dia adalah orang yang zalim. Maknanya kerana dia menghalang dirinya daripada berbuat kebaikan, sedangkan tidak ada halangan untuknya berbuat kebaikan itu. Maka Quran mensifatkan orang yang seperti ini juga adalah merupakan orang-orang yang zalim. Termasuk juga orang yang melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa dan maksiat dan enggan untuk bertaubat dan meminta ampun pada Allah, maka mereka ini juga adalah kelompok daripada golongan orang-orang yang zalim. Kemudian Quran cakap lagi, siapakah lagi orang-orang yang zalim itu? Orang yang menjadikan Yahudi dan Nasara ataupun musuh-musuh Allah dan Rasul sebagai teman. Ini juga orang yang zalim yang Allah sebut dalam Quran. Ya. Ini ciri-ciri sifat orang yang zalim. Siapa lagi orang yang zalim yang Quran sifatkan? Iaitu orang-orang yang mendustakan, yang menafikan, yang menolak dan mendustakan kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sama ada dia mendustakannya dengan tidak mempercayainya, ataupun dengan menukar kandungan Al-Quran itu, ataupun menukar kandungan kitab Allah seperti mana yang dibuat oleh Yahudi dan Nasara. Maka ini juga perbuatan orang yang zalim. Apabila mereka mengubah agama Allah, bila mereka mereka-reka ajaran dalam agama Allah, mereka-reka amalan dalam agama Allah yang tidak Allah syariatkan, yang tidak Allah turunkan, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini juga adalah perbuatan orang-orang yang zalim. Ya, ini juga adalah perbuatan orang-orang yang zalim. Baik, ini sebahagian yang saya dapat bawakan berdasarkan konteks ayat Quran yang menceritakan sifat orang-orang yang zalim. Sekarang ni kita tengok antara pengajaran yang lain selain daripada siapakah golongan orang yang zalim dan sifat-sifat mereka menurut Al-Quran. Kita tengok kat sini. Ayat ini juga menunjukkan keutamaan mengharapkan rahmat Allah. Keutamaan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu di hujung ayat 31 ni Allah hanya akan memberi rahmatnya kepada hamba-hambanya yang terpilih.
tetapi Allah memberi dunia kepada sesiapa di kalangan hamba-Nya. Tapi untuk rahmat Allah, Allah Ta'ala hanya berikan kepada sesiapa yang Allah kendaki sahaja. Ya, maka ini menunjukkan keutamaan rahmat Allah mengatasi segalanya. Ya, mengatasi segalanya. Keutamaan rahmat Allah kepada hamba-Nya. Ada 9 perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam Madarijus Salikin. Kesan daripada rahmat Allah kepada hamba-Nya. Yang pertama, dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala akan menunjukkan hamba-Nya dan menyelamatkan hamba-Nya daripada kekufuran dan kesesatan. Kekufuran dan kesesatan serta sifat kemunafikan. Yang kedua, dengan rahmat Allah, seseorang itu bila dia mendapat rahmat Allah, dia akan bertaubat dan beroleh keampunan daripada Allah. Ya, kalau orang tu mendapat rahmat Allah, maka asbab daripada rahmat Allah, seseorang tu ada keinginan nak insaf, nak menyesal, nak bertaubat, nak minta ampun, yang Allah bagi kat dia. Yang ketiga, kesan daripada rahmat Allah, Allah menjadikan dia seorang yang berakal, yang berfikir, yang berilmu. Sebab tu kalau Allah berikan rahmat Allah pada seseorang hamba-Nya, orang tu takkan kekal menjadi orang yang jahil. Dia akan gunakan akal dia untuk berfikir, dia akan guna akal dia untuk ambil pengajaran, dia akan gunakan akalnya untuk mengambil i'tibar dan untuk memahami kalam Allah dan sebagainya. Yang keempat, dengan rahmat Allah, seseorang itu mendapat taufik untuk berbuat ketaatan. Dia boleh taat perintah Allah, dia boleh kerjakan suruhan Allah kerana rahmat Allah. Yang kelima, dengan rahmat Allah, amalan hamba-Nya akan sempurna dan diterima. Kalau Allah tak bagi rahmat, kita tak mampu nak buat amalan. Ya, kita tak mampu nak beramal. Kita hari ini dapat hadir pengajian kelas tadabbur kita ni pun dengan rahmat Allah. So dengan rahmat Allah, kita akan beroleh kemudahan untuk beramal. Ya, kemudahan untuk beramal dan kesempurnaan amalan serta penerimaan amalan. Allah akan terima amalan kita. Kemudian yang seterusnya, dengan rahmat Allah, Allah akan mematikan hamba-Nya itu dalam kebaikan. Ya, ini golongan orang-orang yang Allah masukkan dia di dalam rahmat Allah. Yudkhilu may yasha' fi rahmati. Siapa hamba-hamba-Nya yang Allah masukkan di dalam rahmat Allah, dia dapat manfaat-manfaat ini. Yang ke-8, orang yang mendapat rahmat Allah, Allah akan melindunginya daripada kejahatan. Kejahatan dan daripada kemudaratan. Ya, kejahatan dan kemudaratan yang buruk kepada dirinya dan agamanya. Allah akan pelihara supaya dia ni terpelihara akidahnya, terpelihara amalannya daripada kesesatan, hasutan dan sebagainya. Dan yang seterusnya, yang terakhir adalah dengan rahmat Allah, seseorang itu akan beroleh syurga Allah. Ya, syurga Allah. Baik. Pengajaran yang seterusnya, berusaha mengerjakan amalan. Berusaha untuk mengerjakan amalan yang menambahkan rahmat dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Di sini juga menunjukkan, tadi kita dah sebut siapa orang zalim, sekarang kita nak sebut siapa orang yang berada dalam naungan rahmat Allah. Ya. So dekat sini antara pengajarannya, kita perlu untuk memperbanyakkan mengerjakan ketaatan dan kebaikan supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa perkara yang disebutkan
antara asbab untuk seseorang tu mendapat, antara amalan dan asbab untuk seseorang tu mendapat rahmat Allah. Yang pertama, beriman. Siapa yang beriman, jaga imannya, dia dapat rahmat Allah. Contoh Allah sebut dalam Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Dan sesungguhnya terhadap orang beriman itu Allah sentiasa mengasihani mereka. Ini siapa yang jaga iman, yang tinggalkan kufur, syirik dan dia beriman, dia adalah orang yang sentiasa akan dinaungi akan rahmat Allah. Yang kedua, orang yang mendapat rahmat Allah ni orang yang bertakwa. Allah sebut dalam surah Al-A'raf, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Orang yang mendapat rahmat daripada Allah ni adalah orang yang bertakwa dan orang yang banyak bersedekah. Sedekah juga antara asbab untuk seseorang tu sentiasa berada dalam naungan rahmat Allah. Yang ketiga adalah mereka yang sentiasa yakin terhadap ayat-ayat Allah. Yakin terhadap ayat-ayat Allah. Baik. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey, sambung balik. Yang seterusnya, maknanya dia tak ragu-ragu terhadap hukum hakam Allah, janji Allah, ganjaran Allah, nikmat Allah dan sebagainya. Seterusnya, asbab untuk seorang mendapat rahmat Allah itu adalah orang yang mengasihani makhluk-makhluk Allah dan manusia yang lain. Berdasarkan hadis Nabi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya. Kita merahmati binatang dan sebagainya, maka asbab untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah di antara beberapa perkara yang menjadi asbab seseorang tu mendapat rahmat Allah. Ini kita sebut sebahagiannya lah. Ketaatan pada Allah, istighfar. Ya, boleh tengok dalam ayat Quran Allah kata laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kenapa kamu, Nabi Hud tak cakap pada kaumnya, kenapa kamu tak minta ampun pada Allah supaya kamu mendapat rahmatnya? Mentadabur Quran, membaca Quran, mendapat rahmat Allah. Seperti mana disebut dalam surah Al-Anfal, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, taat kepada Allah juga asbab mendapat rahmat Allah, dan melakukan hijrah, ubah diri kita. Kita nak berhijrah ke arah yang lebih baik, itu juga asbab mendapat rahmat Allah. Boleh tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah kata innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Baik, kemudian nak dapat rahmat Allah lagi adalah dengan cara doa. Nak masuk dalam rahmat Allah antaranya dengan cara doa. Iaitu ulama kata satunya selalu berdoa dengan nama-nama Allah. Bila berdoa sebut nama-nama Allah daripada nama Asmaul Husna. Jarang orang kita tengok bila dia berdoa dia sebut nama Allah daripada nama-nama Allah yang Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, ya. Dan ada satu doa yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar yang menyatakan baginda Nabi selalu membaca doa ini. Ya Rahman, irhamni, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li wa tarhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini antara doa yang Nabi selalu baca untuk memohon kepada Allah agar sentiasa kita ini dalam hidup kita, urusan kehidupan kita, sentiasa dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam Ahmad. Maknanya, wahai Tuhan yang Maha Pemurah, rahmatikanlah aku. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami mohon pada Engkau akan rahmatmu, yang rahmatmu luas pada setiap makhlukmu. Ampunkanlah dosaku dan rahmatikanlah aku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Sebab itu ada hadis yang lain, baginda kata, sesiapa yang fayus'alul abdu rabbahu, mana-mana hamba yang berdoa
dengan mendahului dengan baca doa ini, melainkan apa yang dipintanya itu akan Allah berikan. Ya. Jadi ini cara kita nak masuk dalam rahmat Allah. Antaranya al-ihsan fi kulli syai'. Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang ihsan. Apa makna ihsan? Kita buat satu amalan dengan bersungguh-sungguh. Ya, buat amalan dengan bersungguh-sungguh. Seolah-olah Allah melihat kita. Seolah-olah kita melihat Allah. Ya, buat amalan itu dengan sempurna, khusyuk dan sebagainya. Dan yang terakhir, sesiapa yang nak rahmat Allah, dia mestilah menjadi orang yang berlapang dada dan orang yang tidak berkira-kira. Dia orang yang pemurah, tidak berkira-kira. Inilah hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi bersabda, rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah sentiasa memberi rahmat kepada hamba-Nya apabila dia jual barang, dia ada sifat tak berkira-kira. Maksudnya bila dia jual, orang beli, dia bagi kat orang tu hadiah. Satu. Dia tak kira. Dan bila dia membeli, dia juga tak berkira-kira, dia dapat rahmat Allah. Dan nak dapat rahmat Allah ni bukan buat ibadat saja. Kita buat akhlak baik macam ni pun dapat rahmat Allah. Ya. Bila kita membeli, katakan harga dia RM18, 20 sen. Kita bagi dia RM19. Tak apalah, tak payah baki. Allah suka orang macam ni, Allah rahmati dia. Dan bila ada orang berhutang dengan kita, minta maaf, bila kita berhutang dengan orang, dan bila kita nak langsaikan hutang, kita bayar lebih. Bukan dia minta. Ini bukan riba. Kalau dia minta, riba. Dia tak minta, tapi kita bayar lebih. Sebagai sifat terima kasih. Allah suka orang macam ni. Orang yang tak berkira-kira, ya, orang yang tidak terlalu bakhil dan kedekut, ya, dan sebagainya. Baik, itu antara yang dapat kita kongsikan untuk hari ini. Moga-moga yang berikan manfaat dan pengajaran kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.